Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Seperti yang kita tahu, mana-mana rasuah yang berlaku di negara ini, tidak kira yang sudah berlaku, tidak kira yang baru saja berlaku, yang sudah berlaku puluhan tahun dahulu, tidak kira daripada mana-mana pemimpin politik, asal namanya rasuah, sudah pasti perkara ini paling dibenci rakyat. Disebabkan rasuah ini juga melibatkan uang kerajaan ataupun duit rakyat sendiri. Nah, teman-teman dan puan, siapapun dalam rasuah perlu dikenakan tindakan. Siapapun yang terlibat berkaitan dengan rasuah, penyelewengan dana, perlu dikenakan tindakan sehingga boleh dipenjara. Tapi penjara berapa tahun, nah itu kita tak tahu. Nah, teman-teman dan puan yang amat dihormati, kita juga mengetahui sudah ada contoh pun berkaitan dengan rasuah ini, ahli politik sendiri masuk penjara. Tapi saudara-saudara, yang hangat diperkatakan kebelakangan ini adalah selepas Menara Ilham yang disita, nama Tun Daim Zainuddin telah disebut ramai bersama dengan Tun Dr. Mahathir, yang kita boleh katakan adalah geng rapat, kawan rapat Tun Daim Zainuddin. Saudara-saudara, perkongsian daripada Syahabuddin sebelum ini berkaitan laporan polis Anwar Ibrahim pada Julai 30, 1999 yang telah menarik perhatian ramai orang. Adakah kalau benar Tun Mahathir yang melindungi rasuah yang dilakukan oleh Tun Daim ketika beliau menjadi Menteri Keuangan dahulu, adakah mereka benar-benar sudah menyakau, sudah membuat satu aktiviti rasuah yang besar yang mungkin melibatkan ahli keluarga dan rakan-rakan mereka, dan berapakah nilai rasuah yang sudah dilakukan oleh Tun Daim Zainuddin bersama Tun Dr. Mahathir? Itu kalau benar mereka memang melakukan rasuah ini. Kalau tak benar, mustahil Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu akan membuat laporan polis. Nah, teman-teman dan puan, saya melihat di dalam satu ulasan ataupun perkongsian daripada Syahabuddin yang menunjukkan beberapa jumlah uang, dan juga yang menunjukkan satu yang menarik perhatian saya untuk saya kongsikan kepada Anda semua, di mana perkongsian daripada Syahabuddin dengan kaedah sedemikian beliau telah menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya. Bagaimana pula dengan puluhan syarikat lainnya? Saya yakin dengan cara sedemikian, Tun Daim dengan restu Datuk Seri Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Adakah memang berbilion ringgit ini yang sudah mereka sakau, ataupun yang sudah masuk poket atau entah kemana? Nah, tuan-tuan dan puan, saya ulangi, siapapun juga yang terlibat dengan rasuah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Perkongsian daripada Syahabuddin, Anda boleh lihat sendiri di dalam Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Dalam pada itu, saudara-saudara, dalam perkembangan yang lain, setelah saya membuat beberapa konten berkenaan dengan ini, saya menimbulkan persoalan. Adakah selepas ini, selepas Menara Ilham disita, adakah selepas ini harta Tun Mahathir dan kroninya serta Tun Daim dan kroninya akan disita? Adakah bukan saja Menara Ilham yang disita? Kalau disiasat dengan lebih mendalam lagi, adakah Mahathir juga akan terlibat? Barang-barang ataupun harta ataupun aset milik Tun Mahathir dan Tun Daim Zainuddin bersama kroni-kroni mereka juga bakal disita. Nah, di dalam komen yang lain ada yang berkata, Daim Zainuddin nak buat apa? Dia tak sihat. Nah, kalau Tun Daim Zainuddin tak sihat,
Nah, mana-mana orang yang sakit, mana-mana orang yang tak sehat, perlulah pergi berjumpa dokter, perlulah masuk em, ke hospital. Ah, kalau teruk, nah perlu diberi obat yang sesuai lah, ataupun dirawat. Nah, begitu juga dengan Mahathir yang usianya sudah mencecah hampir 100 tahun. Nah, teman-teman yang dihormati semua, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Anda boleh lihat di dalam Syabudin Husin, ataupun Anda boleh masuk di dalam channel saya untuk berkaitan dengan beberapa maklumat yang melibatkan isu ini. Saudara-saudara, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, kita tahu Raja Petra bin Raja Kamarudin. Yang kita boleh kata, sejak penubuhan kerajaan perpaduan, sejak pengisytiharan kerajaan perpaduan, sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, kita dapat lihat kebanyakan komen ataupun kebanyakan post daripada Raja Petra RPK di laman Twitter dan juga channel YouTube-nya, yang kita dapat kata beliau adalah pro PN, ataupun mungkin beliau adalah anti kerajaan. Sedangkan beliau hari ini bukan pun berada di Malaysia, beliau berada di luar negara. Nah, saudara-saudara, sebelum ini saya pernah membuat komen berkaitan dengan artikel Raja Petra ataupun video Raja Petra dan kenyataan-kenyataan beliau yang kita dapat lihat terlalu menghentam kerajaan, menghentam Datuk Seri Anwar Ibrahim, menghentam kerajaan perpaduan. Beliau mungkin menyokong Perikatan Nasional. Sampai ada yang kata di dalam ruangan komen, Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri di hadapan Raja Petra. Itu komen menyindir. Tapi saudara-saudara, sebelum ini juga ada yang kata, apa kabar Raja Petra? Di mana Raja Petra sekarang? Kenapa kalau beliau berani menyalak di laman media sosial tapi takut nak balik Malaysia? Ada yang kata Raja Petra ini dah meninggalkah? Tonton apa yang amat dihormati, untuk persoalan itu, Raja Petra, saya tak pasti, tapi yang saya rasa beliau belum pun meninggal. Beliau masih aktif di laman media sosial beliau. Anda boleh lawat Twitter Raja Petra bin Raja Kamarudin ataupun laman X. Anda juga boleh melawat YouTube channel Raja Petra bin Raja Kamarudin. Anda boleh lihat komen-komen ataupun semua caption kenyataan Raja Petra itu menghentam kerajaan perpaduan. Tapi saudara-saudara yang amat dihormati, persoalan berkaitan Raja Petra sudah meninggal, itu tidak. Itu jawabannya adalah belum lagi. Cuma itu menjadi persoalan. Macam kawan tanya, Raja Petra dah meninggal ke? Contohnya begitu. Tapi jawabannya belum lagi. Nah, di dalam ruangan komen, di dalam video yang saya ada post sebelum ini, menyatakan Raja Petra konsisten menentang mana-mana parti yang memerintah. Ada juga komen, betulkah bagus dunia akan jadi aman? Tidak lagi. Ada juga kata dikebumikan di UK. Saudara-saudara, kita tidak mendoakan yang buruk-buruk untuk Raja Petra, tetapi kita berdoa yang baik-baik untuk kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara yang amat saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.